Okey, Assalamualaikum geng. Hari ni aku berada dekat Tenaga Motor Bangi, ataupun cakap Bangi lah, tapi dia sebenarnya dekat Bandar Mahkota Bangi lah, bersebelahan dengan Bandar Seri Putra. Kalau yang siapa familiar daripada Bangi boleh masuk kat sini melalui jalan dalam lah. Actually ada jalan dalam daripada Kajang, Bangi pun semua. Tapi kalau siapa yang tak familiar, korang boleh masuk je terus Plus Highway, exit dekat Bandar Seri Putra tu. Dia memang not very far lah, lebih kurang dalam 1 atau 2 km je lah dia punya kedai. Dia punya signboard dia memang sebesar-besar alam. Cuma korang akan nampak first shop lot, korang perlu terus lagi lah dia sebab kat dalam ni. Kebetulan hari ni dia orang ada buat test ride by Mr. Frederick daripada Tenaga Motor. So aku hari ni aku nak cubalah motor Morini Escape 650. Tapi motor ni CC dia dalam 649 lah. First kali aku nak test dia punya, nak rasa lah dia punya feeling macam mana apa semua kan. Motor ni sebenarnya dia rendah tau. Seat height dia sebenarnya dalam 820mm je. Tapi motor ni kalau kita tengok daripada tepi, dia nampak seperti tinggi sebab tank ni tinggi dan handle ni pun memang tinggi lah. Dan untuk pilihan pun tak adalah tinggi mana sangat. Tapi untuk review ni, test onboard ni, aku just ride dekat sini je lah. Motor ni motor adventure lah. Basically dia memang adventure design. Dan secara technical dia memang cara dia memang menegak lah. Jangan kita tengok pusing. Steady. Dia punya pickup ada, motor dia ringan. Sebab dia punya berat pun dalam 213 kg lah dry weight. So aku assume kalau tambah minyak pun tangki minyak dia dalam 18 liter sahaja. Kalau tambah minyak tu aku rasa dalam tambah lah dalam 10 kg kot. Kita tambah lah plus minus kan. Oh, kat sini banyak roundabout tu. Okey lah, aku tak rasa macam terkial-kial untuk bawa motor ni. Sebab dia tak berat lah motor ni, cerita dia motor yang tak berat. So aku tak terkial-kial untuk bawa motor ni bagi newbies tau. Dan angin dia pun okey, tak rasa sangat lah. Walaupun nampak windshield dia macam comel dia kan. Dan windshield ni untuk pengetahuan korang, kita boleh adjust lah. Ni rendah ni boleh naikkan lagi. Aku faham kenapa dia buat windshield adjustable ni boleh laras manual. Sebab sebenarnya untuk mekanisme buat benda tu pun akan menambah kepada berat kepada motor ni lah. Dan dia punya screen ni okey, cuma aku rasa dia punya hood ni kurang sikit lah. Nak tutup untuk tutup orang panggil apa, untuk tutup daripada matahari lah. Tapi sekarang ni kalau tengok memang jelas pun terang lah. Dia punya brightness dia tu sesuai lah. Aku rasa ni macam dia bukan tak glossy tau, dia macam matte finishing lah. Dia nimble tu. Aku rasa motor ni kalau compare dengan aku bawa Pan America tu kan, motor ni aku berani lalu jam. Dengan syarat box tak ada lah. Ni sekarang ni memang tak ada box.
motor adventure kan, so sesuai lah, memang boleh bawa pun dalam keadaan berdiri lah, sebab kita nak main balance weight kan. Motor ni kira kalau ikutkan dia punya manufacturer lah, dia sebenarnya Italian company daripada Italian lah. Tapi aku difahamkan lah, kalau tak silap dia punya ownership dia memang from China lah. Lepas tu nak konan, relax kaki boleh tinggal. Tu tak adalah rasa macam motor ni mesti tinggi kan, motor adventure mesti tinggi kan. Tak adalah kita rasa that kind of feeling tau. So gang, ini adalah motor Morini Escape, yang mana dekat Malaysia diedarkan oleh Enforce lah, pengedar yang sama yang mengedarkan motosikal Benelli. Motor ni adalah adventure. Dia sebenarnya didatangkan dalam dua variant lah. Variant yang pertama just Cape, Morini Escape. Yang lagi satu Model X. Model X ni dia daripada segi design dia, perbezaan dia lah, dia pakai spoke rim. Kalau yang biasa punya dia pakai rim alloy aluminium yang biasa. And then daripada segi lain, dia memang didatangkan dengan full crash bar. Maksudnya untuk dia punya fairing dan dia punya enjin memang didatangkan sekali lah, dan juga dengan handguard. But on average motor ni dia memang sedia ada datang dengan Brembo 2 disc depan dan single disc lah dekat belakang lah. So Brembo kan, so kualiti dia bukan calang-calang lah. Dan dia ada juga dengan belly pan. Motor ni dia 2 silinder lah, kira motosikal 2 dapur lah. And apa lagi yang menarik pasal motor ni, dia dah ready untuk top box dan dia didatangkan dengan 6 inch TFT meter. Okay, lagi satu dia punya clutch ni, lever clutch ni kita boleh adjust, dia adjustable, kita boleh laras. Ini juga fork depan pun boleh laras. Dia fork depan dia daripada brand Mazuchi tau. Mazuchi ni kira kalau S1K, kira brand-brand yang mahal jugalah yang pakai dia punya fork ni. Dan di belakang juga dia punya mono kat belakang pun sebenarnya boleh adjust, iaitu kena pakai screwdriver Phillips untuk dia punya rebound. Dan kat sini kena adalah dia punya tu untuk hard dia. Tayar Scorpion lah, daripada brand Pirelli. So depan R19 dia punya tayar, dan belakang 17. Untuk newbies ataupun orang rendah yang baru nak masuk dunia adventure, korang boleh ambil motor ni sebab dia seat dia memang rendah, 820mm je. Even lebih kurang sama dengan motosikal aku je lah. KTM Duke. Brake lever pun boleh adjust lah. So jom kita tengok apa yang ada dekat dia punya meter ni. Ni lah cara nak kita adjust lah. Dia punya meter dekat sini lah, dia punya panel. Dia bukan touchscreen lah. Dekat sini, dekat bike info ni, so kita boleh tengok lah daripada segi dia punya meter berapa lama lagi untuk dia servis strip 1, strip 2. Yang aku suka sebab dia ada tire pressure punya reader ni lah. Tu memang jarang-jarang lah motor-motor ada. Okay, kita boleh pergi dekat connect. Dia boleh connect dekat tu phone, dan aku rasa boleh connect tu korang punya ni lah. Kalau ada communicator phone korang nak dengar lagu, boleh masuk ke helmet korang lah. Dan daripada segi display, jom kita tengok apa yang ada. View dia auto, kita boleh set juga untuk day atau night sahaja. Aku assume kalau night ni memang hitam lah. Jom kita tengok. Memang hitam lah. Kalau aku memang aku akan tukar kepada hitam ni lah. So dia ada brightness, kita boleh control juga. Brightness ni pun aku rasa manual lah. Kalau kata kita nak boleh control sendiri pun boleh control. Background pun kita boleh control juga. Background kau nak ride off-road ke apa ke, pure kau boleh set lah dia punya. And then sistem dia, language, unit, kita boleh tukar time semua. Ini adalah daripada segi media lah. Kalau kita dah sambung ke phone, ini pun sama juga lah, phone apa semualah. So which is bagi aku dia very straightforward dan memang mudah lah dia untuk control. Selain daripada motor tu, yang tu dia diberi 2 USB Type B lah. Pada berat dalam 213 kg untuk dia punya dry weight dia. Dia punya tank dia dalam 18 liter. Pada harga yang ditawarkan ni memang didatangkan dengan barang-barang yang premium lah. Walaupun kata daripada China ke, brand Itali daripada China, dibuat kat China ke, tapi barang-barang yang dibuat bukan calang-calang lah. Brembo, Mazuchi ni, dan beberapa jajan-jajan lain yang diberikan tu bagi aku memang menarik lah. Pada 649cc ni, dia mempunyai lebih kurang, klaim kuasa dia lah lebih
lebih kurang dia punya claim power dia lebih kurang 59 horsepower pada RPM 8250 dan juga 56 Newton torque pada 7000 RPM. Dan bagi aku motor ni pun tak ada berat mana, 213 kg je dry weight. Seat dia tak tinggi, nampak seat dia tinggi, pop dia turun 820 mm. Rendah. Kalau ikutkan lah, dia punya direct kompetitor dia memang Suzuki V-Strom lah. Sebab harga dia lebih kurang lah. Sebab yang ni X, model X ni 43,000, 44,000. Ini harga dah on the road tau. Maksudnya insurans dan tax dah termasuk. Kalau ikutkan dia punya price tag ni, memang V-Strom lah dia punya kompetitor dia. Dan kalau nak ikutkan lagi, dia kompetitor lain yang boleh di-consider sebagai kompetitor dia adalah Kawasaki Versys 650. Kemudian KTM pun KTM Adventure pun dah 790. So itu antara nama-nama brand yang aku terfikir lah yang akan jadi kompetitor kepada Morini lah. Bagi yang berminat dengan motosikal ni lah, macam aku cakap tadi, ada dua variant. Variant yang biasa punya, harga on the road dia bernilai dalam 41,000 lah total, termasuk dengan road tax dan insurans. Kalau katakan yang X model yang dah siap dengan crash bar, dah siap dengan guard apa semua ni, dia dalam 44,000 lah. Bagi yang berminat nak tahu pasal ownership cost dia, sela motor ni untuk diservis adalah dalam setiap 4,000. Dia pakai minyak hitam dalam 2.6 liter, maksudnya 4,000 tukar dengan air filter dalam 3 liter minyak, dan juga satu air filter dalam 200-300 lah korang ambil. Tapi kalau kata untuk buat VC, dia 35,000 VC lah. VC untuk 2 lejang ni dalam 600, agak-agak dalam RM600 macam tu. Itu tak termasuk sekali dengan tukar shim apa semualah. Macam tayar standard, sebab tayar R19, R17, so harga dia lebih kurang dalam 1,000, 1,100, 1,200. Rantai pun dalam 500. Untuk brake pad original Brembo pun dalam harga lebih kurang dalam 600 tu jugalah. And airbox dalam 8,000 untuk tukar. Aku rasa harga standard pun dalam 100, 200 macam tu maksimum pun. Dan juga dia punya plug lah, plug tu maybe 5,000, 6,000 tu tukar. So ada 2 plug lah, sebab ada 2 dapur kan motor ni. Some extra knowledge lah, motor ni engine dia sebenarnya dia ambil daripada engine CF Moto. CF Moto ni pun supply dekat Kawasaki juga. So dia punya handling dia pun sebenarnya lebih kurang sahaja. Dan motor ni, bagi yang tertanya kenapa dia tak ada double stand, sebab motor ni memang dibuat untuk off-road. Kalau tengok motor Scrambler, motor MX, Enduro mana ada double stand tu lah. So dia ada single stand je. So sebab itulah, sebab kalau double stand masuk hutan off-road memang tersangkut. So tu one of the reason lah. Aku rasa itu sajalah geng. Kalau kata korang berminat, korang boleh datang ke Tenaga Motor. Satu untuk test ride dan juga untuk beli motosikal ni lah. Dan dekat sini pun ada jenama-jenama motor lain lah. Macam ada SIM, ada motor Suzuki, ada GPX, ada Zone Test. Dan kat belakang pun ada motor TRK lah. So yang tu nanti kita tengok lah apa yang ada kat sini. So jangan lupa geng, kita jumpa dalam video yang akan datang. Jangan lupa like, share and subscribe. Assalamualaikum.